Ini kitab Fathul Mu'in, muka surat 226. 226, petok yang ketiga daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Wa yukrahani min muhdisin wa sabiyin wa fasikin wa la yasihu nasbuhuma. Makruh azan dan iqamah. Makruh azan dan iqamah bagi orang yang dalam keadaan berhadas kecil. Dalam keadaan berhadas, sama ada hadas kecil ataupun hadas besar. Cuma kalau hadas besar lagi lagi kuat makruh dia kalau hadas besar. Anak kecil, wasabiyin, kanak-kanak. Anak kecil mana pula? Anak kecil bang iqamah mana duk yoya belakang. Anak kecil ni maknanya kanak-kanak yang belum balik. Walaupun umurnya 10-12 tahun, anak kecil lah orang panggil. Ada ni. Wa fasikin, dan orang fasik. Tidak sah menyerah tugas azan iqamah kepada mereka. Wala yasihu nasbuhu, dan tidak sah melantik oleh imam. Akannya di situ akan orang fasik. Mereka bukan mereka ni. Nak sebut orang fasik. Tapi bukan orang fasik saja tidak sah imam lantik, termasuk kanak-kanak. Oh, belum balik tu nak latih dia jadi tok bilah, tidak sah. Bukan orang berhadas. Dan memanglah hak mari nak terima lantikan tu memang dia berhadas dah. Tapi masa di azan iqamah tu dia ada wuduk lah. Faham tak ni? Tapi hak kata tidak sah melantik ni, nasbuhu, melantik orang fasik. Tapi di sini bukan orang fasik saja. Kanak-kanak orang fasik tidak sah imam melantik mereka. Melantik Bilal, muazzin, orang yang fasik, dan juga kanak-kanak. Imam lantiknya tidak sah. Jadi makruh azan dan iqamah bagi orang yang dalam keadaan berhadas. Di azan iqamah dalam keadaan berhadas hukumnya makruh. Nabi kata la yu'azzinu illa mutawaddi'un. Tidak azan melainkan orang yang berwudu. Nabi kata tidak azan, iqamah lagi lah. Faham tak ni? Kalau bang pun Nabi kata tidak bang melainkan orang yang berwudu. Kalau qomat nak semayang leledah. Ada ni. Lepas tu dikiaskan kepada iqamah. Tapi Nabi tak kata iqamah. Nabi kata bang sahaja. Tidak azam, tidak bang, melainkan mutawaddi'um, orang yang berwudu. Nabi kata. Lepas tu iqamah macam mana? Qiyaslah. Ada ni. Kalau bang orang azam, semayang lambat lagi. 10 minit tu dia tulis. Dia tulis dia apa ni? Di digital dia tu 10 minit. Lepas tu qomat macam mana? Qomat tu dalam sah dah nak semayang. Qomat. Dia pun keluar sah. Nak gimana tu bila? Semayang tak tahu. Tak tahu. Oh tu lagi lah. Pada ni. Sebab tu dikiaskan. Pada ni. Sebab tu lah. Terkadang dalil ni dalil kias. Sekarang ni kata makruh azan dan iqamah. Hak Nabi katanya azan, Nabi tak kata iqamah. Kias lah. Kalau azan hak jauh lagi dengan sembahyang makruh. Nabi kata tidak azan melainkan orang berwudu, sama telah orang yang nak iqamah. Ni. Dia iqamah tu tak ada lah. Orang qamat tu tak ada wudu lah.
Hak biasanya muazzin. Ada juga jenis mari lambat. Dah tepat lain tu azan belakang dah. Dia mandu dah lambat kat dia. Dia pergi jembur masuk bilik dia pun azan. Sudah tu pun keluar dia pun ambil semayang. Tengok. Hak tu ada memang ada. Kalau dia mari awal tak buat gitu. Hak ni hak terlewat. Terlewat. Ataupun mungkinlah masa dia laung azan tu kau atas pun keluar, kau bawah pun keluar tu. Hak tu wuduk dia batal, dia ambil lah. Tapi kalau mari pun tengok muka pun, muka bawang tidur ni. Muka tak kena air lagi ni, boleh kena juga ni. Tak ada air semayang sungguh pun kali. Kan ni? Tapi memang berlaku seumpama tu. Azan tu memang berlaku lah dalam keadaan tidak suci daripada hadas. Hadas kecil, hadas besar sama telah. Hadas besar sama telah. Lagilah kuat makruh dia orang azan dalam keadaan berhadas besar. Bukan mazhab Hanafi kata bukan makruh, bahkan haram. Orang yang berhadas besar tiba-tiba dia azan, itu mazhab Hanafi. Hadas kecil makruh je, hadas besar haram. Kita mazhab Syafi'i, hadas kecil ke hadas besar ke sama-sama makruh je lah. Tapi makruh hadas besar tu lebih daripada makruh kalau berhadas kecil. Jadi disunatkan berwuduk, disunatkan azan iqamah dalam keadaan suci daripada hadas kecil dan suci daripada hadas besar. Sunat dalam keadaan bertaharah, sunat dalam keadaan menghadap qiblah, sunat dalam keadaan berdiri sebagai nak telah lepas dah. Setelah lepas dah, sunat berdiri azan iqamah, sunat menghadap qiblah ketika azan dan iqamah, dan sunat dalam keadaan suci daripada hadas ketika azan dan ketika iqamah. Anak kecil, anak kecil ni azan iqamah tu orang yang belum lagi baligh, hukumnya adalah makruh. Hukumnya adalah makruh. Bukan mazhab Maliki, kanak-kanak yang azan dan iqamah tidak sah. Itu mazhab Maliki. Kita ni kadang-kadang sejik surah ni budak-budak je bunyi. Bukan masjid lah, surah. Masjid ni dia ada lantikan. Surau biasalah budak-budak. Kita kata nak latih. Nak latih. Budak yang belum baligh di azan dan iqamah hukumnya makruh. Faham tak ni? Azan iqamah tu sah. Yang kata tidak sahnya hanyalah mazhab Maliki. Mazhab Maliki yang kata tidak sah. Mazhab Syafi'i kita sah tetapi makruh. Faham tak ni? Nak latih ketika lain lah. Faham tak ni? Cuma kadang-kadang surah ni tak ada, orang tua tak ada. Makruh gila, tapi sah azan dan iqamah tu. Faham tak? Budak tu pula dia azan pun comel, bukan azan salah. Suruh orang tua tu azan bang pelik bunyi macam mu'allah. Baik suruh budak. Dia kalau bang tu salah kena bang semula, tak sah. Adapun kanak-kanak ni sah, cuma makruh. Daripada ambil hak tidak sah orang tua, hak azan tak betul tu, baik ambil budak-budak ni tapi tak makruh. Faham tak ni? Bukan kata budak pandai, bak pandai tu bak lain pula. Orang tua pandai juga. Budak semayang khusyuk berdepan ah. Allah, orang tua ni semayang tak khusyuk. Budak je semayang khusyuk. Tak ni. Kita bukan kata budak belum balik. Hak balik dah tu. Hak balik dah. Hak balik dah. Mana khusyuk? Hak orang tua hak berkahwin dengan hak orang muda hak belum berkahwin. Semayang mana khusyuk? Sebab itulah afdal imam yang ada isteri daripada imam yang bujang. Ada. Tambah pula kalau hak bujang tua tu pula. Lagi duk mikir macam-macam lah seorang diri. Hak bujang tua tu lah. Tu lagi liar tu cari mana lah. Mengigal sekali. Tunjuk situ. Siang kau orang tua tu. Nak cari bini. Hak tu lagi tak tenterang. Dan ni.
Hak tu cerita hak sama balik dah ni. Imam yang ada isteri dengan imam yang tak ada isteri, afdal imam yang ada isteri. Sebab apa? Lebih khusyuk. Ada ni. Kalau sama-sama ada isteri pula dia kata, ada hak isteri hak lebih ramai. Sebab apa? Dia lebih khusyuk. Sebab dia dua dah. Kau dua jadi kau pening. Oh, dua dia kau pening kau. Tak ada mari sejik tengah gomo rumah. Tengah balau. Takut jadi pesen tu. Ada ni. Dikir belakang tu. Ni budak yang belum balik lebih khusyuk lagi daripada orang tua. Ubah depan lah. Ni jadi bolongok dah ni. Jadi capok, jadi pelik dah. Sos-sos malam ni jadi pelik dah. Sebab ada orang nak jadi hero. Ada orang cepat-cepat kalau bak gini jadi hero. Kalau bak pegangan pelik-pelik tu tak bunyi. Kalau bak pegangan pelik-pelik sepatah tak bunyi. Oh, kalau bak gini kok jadi hero. Budak kata saya semayang lebih khusyuk. Kenapa tidak benarkan saya berada di saf yang pertama? Ada kata tidak dibenarkan, ada kata dihalau. Ayat tu royak molek. Tak benar lain, halau lain. Ada ni. Tulis surat tu nah. Surat tulis, budak tulis ke orang tua yang suruh tulis gitu. Ayat pula saya semayang lebih khusyuk. Tu patut kena betul tak boleh cakap gitu. Awak budak semayang dia khusyuk, dah tu semayang tak khusyuk ke? Ayat tu dah comel dah. Tapi ramai nak jadi hero. Ramai nak jadi hero. Lain dia jadi kucar dah ni. Saf-saf dia kucar dah. Jadi balah dah dia orang ni. Lain ni. Jadi balah orang. Dah budak-budak hidup ibu kiri kanan mak ayah ni. Lepas tu waktu kata, budak belakang lah. Ni cerita hak budak kita ni, budak semayang. Ni bukan budak semayang ni. Bubuh kiri kanan. So di belakang, jeling kalau ayah. Tu nak kata kan. Anak pula tu, main dah pasah orang sudah semayang. Orang tu pun ambil pegang. Orang ayah dia marah pula pegang anak dia. Dah mula nak berjalan depan orang. Dah ni berlaku dalam masjid Jadi balah orang tua. Dah nak dia main berlari ni, orang tu ambil pegang. Orang tu nak baik budak-budak. Marah pula ayah dia. Orang tu pegang anak dia. Dah kamu biarkan dia berlari tu apa benda kerja? Jadi pening dah masyarakat ni. Sebab apa? Ada hero ni. Cuma kalau ada benda yang salah dari segi pihak orang tua, pihak masjid ke, kita ceritalah. Cerita hukum. Ada ni. Nabi atur dosah ni. Nabi suruh belakang Nabi tu orang yang balik. Kemana barulah hak yang belum balik, kanak-kanak. Barulah orang perempuan. Maknanya kita royak molek lah pihak masjid. Kalaulah kata saf orang Bali tu sudah mana orang Bali tu masuk belah Kedah, saf masih lagi ada ruang. Kanak-kanak bukan buat saf baru, penuhkan saf yang belum lagi penuh. Ajar molek gitu. Tapi jangan rebut saf dengan orang balik. Biarlah kamu khusyuk macam mana pun. Ni dia jadi hari Jumaat pun habis dah. Ada sebab apa? Sebab ni hero ada cerita dah ni. Ni payah. Ini cerita hak semayang ni. Kanak-kanak semayang. Hak kanak-kanak bermain macam mana? Tu lagi berat mak ayah. Ayah bertanggungjawab. Hak tak semayang, tak duduk tawah ayah di tengah semayang. Nak kira mana tu? Lepas tu hak semayang pula, hak dak main, semayang pasal mana? Kita kata macam kena belacang semayang. Dan macam mana orang tu duduk sebelah tu? Boleh tu pun duduk semayang dengan budak-budak seumpama tu. Sekejap pegang kopiah, setegak pejambat baju, pegang tu, main kat tu. Sekarang jadi budak-budak. Tapi budak ni tak salah, yang salah orang tua dia tak ajar semayang. Dia nak masuk suruh anak dia masuk dalam sah semayang, tapi dia ajar dia anak dia semayang macam mana? Dia tak ajar. Semayang ni gerok macam mana kita orang tua nak semayang sebelah? Kita cerita ni hak semayang tertib terkening. Hak tertib terkening. Hak semayang betul. Bukan semayang main, semayang betul. Semayang tertib terkening. Ni kadang-kadang dia asal. Takbir belakang orang tua ni, lari dah pula ni. Susah pula orang tua ni nak perapat sah semula, nak penuhkan sah semula. Hari ni nak masuk sah. Rasa rebut sah. Sekarang ni hak semayang betul-betul
Kalau kamu belum balik, kamu jangan rebut sah dengan orang dewasa, orang balik. Itu je. Lepas tu kadang-kadang tempat pengajian, ada madrasah-madrasah, dia naik dalam masjid, pakai jubah putih, serban putih. Dia tak rebut sah, dia duduk tempat dia. Dia tahu dah masjid ni, 2 sah je orang dewasa. Dia pun duduk. Qomat, orang dewasa masuk, dia pun sela-sela, dia penuhkan sah. Maknanya, kalau pihak madrasah suruh rebut sah pertama tu pada budak-budak tu je. Sebab apa? Dia mari awal. Madrasah di depan masjid. Boleh ke dia lah sah pertama. Tapi kenapa hak dia punya guru dia tak suruh rebut sah? Sebab kebanyakan budak-budak ni belum balik. Dia pun letak ketik tengening. Tak kosyak ke budak tu sembahyang? Pakai putih, jubah putih, serban putih. Tapi dia punya guru dia pesan duduk. Qomat, tu masuk penuh sah. Gitu je. Leni dah leni. Jadi kucah habis dah. Tadi ya. Oh, kalau bak gini jadi hero. Kalau bak pegangan tak bunyi. Orang-orang yang apa? Nak terkehadapan. Jangan cepat sangat. Kena cerita molek. Kenapa timbul budak tu tidak dibenarkan? Sebab apa? Tidak dibenarkan untuk memenuhkan sah. Kita kena perbetulkan pihak majlis surah. Tidak dibenarkan sebab dia nak rebut sah daripada awal. Memang tak dibenarkan, kamu belum balik. Pada ni. Saya semaya sebut gitu. Ajar nasihat, dia dah cakap seumpama tu. Sombong gitu tu. Budak tak ada salah apa. Orang duduk belakang dia tu. Mana apabila iqamah, orang dewasa penuhkan sah. Dia cuma masalah orang dewasa ni satu perkara. Jadi susah kadang-kadang. Sebab dia mari dia tidak penuhkan sah. Ni nak kena betul orang masjid ni, orang-orang tua ni. Dia masuk masjid dan sembahyang sunat qabliyah. Kenapa tak mari penuhkan sah pertama? Duk ngelik duk belakang, main sunat. Hak berat lagi di semai tengah laman, orang tua-tua tu. Orang tua tu nak kena betul. Dia malu je nak isap pertama. Masuk sop pertama, lalu masuk sop pertama, masuk. Mana penuh dah ni, penuh dah. Semayang qabliyah tu, qabliyah. Qabliyah kadang-kadang muka itu di semayang qabliyah. Hak jenis gini ni cetik telinga. Apa gitu lalu ni? Hak jadi susah. Jadi kalau orang tua ni penuh sah awal-awal masa qabliyah tu, senang budak-budak ni. Dia tahu dah tempat hidup iman ni. Ni sah pertama, seorang. Lepas tu orang tu duduk belakang. Duduk kira lagi duduk tanah. Duduk sembah tanah tu, duduk kira gitu. Orang tu tahan dalam tu. Dia naik masjid lagi, dia ambak budak-budak. Budak dalam masjid tu dia ambak lagi. Dia masih orang komak tu, duduk belakang, duduk sembang. Apa tu tahan dalam pula. Masuk-masuk nak mahu ke budak-budak. Memang betul lah, ada orang tua hak budak-budak. Orang tua panggil budak-budak ada lah. Memang masalah orang tua gini. Dia orang lama pula masjid. Pegang jawatan dalam masjid pula. Dia orang tua tapi ilmunya budak-budak. Payah macam gini. Mari penuh sah, iqamah. Orang tua pun perapat sah. Ada ruang, kanak-kanak pun masuk. Kanak-kanak ni belum lagi tabit ihram, baru sapa orang tua lain. Dia tak boleh kosek dah. Walaupun kanak-kanak tu belum takbir atau ihram lagi, tak boleh kosek dah. Hak dia dah situnya. Ada ni. Maknanya hak kanak-kanak belum balik ni, dia hanya tunggu orang hak ada dalam masjid je. Hak duduk kolah, hak duduk tanah, hak dak kira tu. Ada ni. Apabila iqamah dipenuhkan sah, kanak-kanak pun penuh sah ada. No. Tangga ni ada lagi no, kolah ada lagi no. Di pak parking ada bawa sapa dengan motor dengan kereta. Dah masuk kira dah tu. Kanak-kanak pun memenuhkan sah. Sampailah orang tua, kanak-kanak ni belum lagi takbir, tak boleh nak kosek dah dia. Hak dia. Jangan pun, tepi hak ni hak ambak budak tepi hak isap rokok tanah dia. Hak busuk bangun mulut. Sepatutnya kanak-kanak ni, awak pergi koma dulu, mulut busuk. Baru ambak gitu orang tua. Ni orang tua gini masalah ni. Orang tua gini masalah. Hidup musuh dengan budak-budak Anak dia tak ada orang mari masjid pun. Dia tak masjid.
Budak-budak lain tu tak musuh. Ada orang tua bersanding. Maknanya kena perbetulkanlah. Pihak masjid orang tua hak tak kena, kita cerita macam mana hukum. Bagi budak-budak elok saya nak dosa pertama, kita nasihat. Jadi utamakan orang balik. Walaupun kamu rasa kamu lebih khusyuk, tapi biar orang lebih balik di hadapan. Apabila orang balik, orang dewasa sudah masuk belah kedah, kamu tidak perlu buat sah baru jikalau masih lagi ada ruang sah yang di hadapan. Penuhkan sah yang ada ruang tu. Ayat gitu. Mana kena perbetulkan belaka. Hak pihak masjid hak tak betul kena perbetulkan. Hak kanak-kanak ni salah faham, kena perbetulkan. Bukan kanak-kanak ni salah faham, mak ayah dia sendiri yang salah faham. Nak suruh rebut sah walaupun dia belum lagi balik, dengan anggapan dia semaya comel. Tak kena gitu. Ada cerita bab azan iqamah. Walaupun budak-budak tu azan betul, hukumnya makruh. Mazhab Maliki tidak sah. Mazhab Syafi'i sah, tak payah ulang kembali. Dan orang fasik pun makruh azan dan iqamah. Tidak sah menyerahkan tugas azan iqamah kepada mereka, kepada orang fasik. Ini masalah bukan menyerah ni, melantik. Imam melantik orang fasik tidak sah. Melantik imam melantik Bilal, tukang azan, tukang iqamah di kalangan orang yang fasik tidak sah lantikan oleh imam, oleh kerajaan. Wa huma afdalu minal imamah. Nak cerita pula mana lebih afdal, azan serta iqamah ataupun jadi imam. Antara dua ni khilaf ulama. Setengah pandangan mengatakan azan dan iqamah kedua-dua sekali lebih afdal daripada menjadi imam. Setengah pandangan mengatakan lebih afdal menjadi imam daripada azan dan iqamah. Pandangan muktamad dalam mazhab Syafi'i, pandangan dalam mazhab Hambali, afdal azan serta iqamah daripada menjadi imam. Tapi pandangan dhaif dalam mazhab Syafi'i, pandangan mazhab Hanafi, afdal menjadi imam daripada orang yang azan dan juga orang yang iqamah. Tapi kalau dia azan sahaja, iqamahnya orang lain, mana afdal? Azan sahaja dengan menjadi imam. Itu bawalah timur pula ada pernah kata azan sahaja pun afdal daripada menjadi imam juga. Tapi kalau azan dan iqamah lagi afdal merekanya. Tapi pandangan yang kedua dalam mazhab Syafi'i sama dengan pandangan mazhab Hanafi, afdal imam lah. Sebab imam ni semai berjemaah. Semai jemaah ni dalam mazhab Syafi'i kita fardu kifayah. Azan iqamah sunat. Hak fardu sunat mana hak lebih? Tapi tak pelik. Ada lebih hak sunat daripada hak wajib. Tu ada tak pelik. Ada hak lebih sunat daripada wajib. Kita memberi salam sunat. Kita menjawab salam wajib. Mana hak besar pahala? Hak beri salam hak sunat. Ada hak sunat lebih pahala, lebih besar pahala daripada wajib. Kita menanti, jangan mendesak. Kita menanti orang bayar hutang. Jadi dalam keadaan sempit, kita menanti. Sunat kita menanti. Wajib kita menanti. Jangan kita desak. Wajib kita menanti. Jangan desak. Jangan paksa dia. Jangan permalukan dia. Walaupun masa janji bayar hutang ni siapa dah jadi susah. Wajib menanti. Jangan jadi macam alung. Alung macam lain. Wajib menanti. Sunat kita pelepaskan. Sunat kita tak apalah dah susah sangat. Hutang tu saya beri ke awak je lah, tak payah bayar lah. Itu sunat. Tapi menanti wajib. Jangan paksa. Tapi antara menanti hak wajib dengan kita menghalalkan sunat, mana besar pahala? Besar pahala kita menghalalkan. Itu sunat. Ada juga sunat lebih besar daripada wajib. Jadi walaupun azan dan iqamah sunat, walaupun menjadi imam semajmuah tu fardu kifayah sekalipun, tetap afdal azan dan iqamah juga walaupun hukumnya sunat. Itu pandangan muktamad dalam mazhab Syafi'i. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin, Allahumma allimna ilma akdamin, wa fahimna famasabikin, warzuqna riqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.